Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Walabedi sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya ingin memberikan respon terhadap 3 pandangan oleh 3 orang pakar yang berbeza, pakar ekonomi keluarga dan juga kawangan peribadi, berkenaan dengan sikap berjimat cermat yang harus diterapkan oleh rakyat dan macam-macam lagi lah. Di mana pandangan-pandangan ini sebenarnya adalah betul, bukan tak betul, betul belaka. Cumanya situasi tak kena sekarang ini dan boleh kita katakan macam tak berapa cantik pandangan itu dikeluarkan serta macam kelakar pun ada sebenarnya. Kita intro dulu. Cerita dia macam ni tuan-tuan dan puan sekalian. Sekarang ini kita tahu bulan Mac adalah bulan yang sangat-sangat sakit untuk majoriti ibu bapa dekat luar sana. Di mana pada bulan Mac inilah sekolah nak buka, kelengkapan sekolah nak kena beli, yuran sekolah nak kena bayar, belum cerita kalau sekolah tu sekolah swasta ataupun tadika-tadika swasta, and then kemudian kita nak menyambut Ramadan, kemudian kita nak bersiap sedia untuk raya puasa dan macam-macam lagi. Jadi pada bulan Mac ini semua datang serentak. Memang duk tak bernafas mak bapak dekat luar sana mengenangkan begitu banyak sekali perbelanjaan yang terpaksa dikeluarkan sepanjang bulan Mac ini. Jadinya tuan-tuan sekalian, bila nak cerita macam itu, bayangkan kalau mak bapak yang mungkin anak lagi ramai ke ataupun yang kurang berkemampuan ke apa-apa ke, jadi semua orang dah berbicara tentang hal ini. Tengok-tengok ada ramai sekali pakar-pakar dekat sana, sebenarnya pakar yang betul ataupun pakar yang buat-buat pakar, memberikan pandangan masing-masing berkenaan dengan sebenarnya benda ni boleh elak lah, kita kena berjimat dan macam-macam lagi. Tetapi dalam pandangan-pandangan itu ada 3 buah pandangan yang sangat-sangat menarik minat saya untuk saya ulas dalam video saya pada kali ini. Sebab pandangan-pandangan tersebut macam saya katakan adalah betul, cuma tak berapa kena dan ada di antaranya yang agak lawak sebenarnya. Pandangan yang pertama ialah daripada pakar ini, di mana dia kata kita dah tahu dah tahun depan sekolah macam mana, belanja macam mana dan sebagainya. Jadi kita siap sedialah duit daripada sekarang. Kiranya dia kata ambil sikit duit daripada duit gaji kita, masukkan dalam sampul ke tabung ke apa-apa ke, kumpul siap-siap. Nanti pada tahun depannya masa nak membeli peralatan sekolah, nak bersedia sekolah sebagainya, kita ambil saja duit daripada sampul tersebut. Senang cerita. Dari satu segi, benda itu bagus. Amalan menabung dari awal supaya untuk kita dapat bersedia bagi keperluan-keperluan yang mendesak. Tetapi pada pandangan peribadi saya, benda itu macam tak berapa kena kalau nak cerita pada zaman sekarang ini. Yang pertamanya tuan-tuan sekalian, kita semua tahu harga barangan sekarang ini telah meningkat naik dengan mendadak berbanding tahun-tahun lepas. Kita ambil contoh mudah Katakanlah pada tahun 2023, belanja untuk seorang anak, untuk total yuran, beli baju semua gedebak-gedebuk, katakanlah dalam lebih kurang RM1,500. Contoh, itu pun tak cukup sebenarnya. Tapi sekadar ambil contoh je lah. RM1,500 untuk seorang anak. Katakanlah seorang itu ada 2 anak yang bersekolah. Jadi bapak dia bajet lah. RM1,500 kali 2, RM3,000. Jadi dia pun menabunglah setiap bulan. Sampailah ke bulan Mac tahun ini, dia dah berjaya mengumpulkan sebanyak RM3,000. Ngam-ngam untuk membeli peralatan sekolah dan sebagainya. Tengok-tengok, harga baju sekarang dah meningkat. Harga peralatan tulis pun dah meningkat. Semuanya meningkat pada ketika ini. Elok-elok pada tahun lepas, harga yang biasanya untuk orang budak ialah RM3,000. Tahun ini meningkat jadi RM4,000. Dan ini betul-betul jadi Boleh tanya pada mak bapak dekat luar sana, tahun ini harga barangan meningkat dengan mendadak, terutamanya pakaian-pakaian sekolah. Di mana ini disebabkan oleh banyak faktor. Kejatuhan nilai ringgit, masalah SST dan macam-macam lagi. Jadi si bapak ini dah collect RM3,000 selama lebih kurang setahun tahun dia kerja. Tengok-tengok sekarang dia terpaksa top up lagi RM1,000. Kalau bapak tu jenis kerja macam menteri, tak apa, RM1,000 keluar je macam tu, tak ada masalah. Tapi kalau bapak tu kerja gaji minimum ataupun kerja je setakat dapat gaji RM2-3 dan kemudian nak bayar itu bayar ini semua, lepas tu nak kena settlekan kereta lah itu ini, nak cari RM1,000 lagi untuk top up beli barangan sekolah on the spot. Weh, sakit bang, mana cari RM1,000 tu masalahnya. Jadi sebenarnya walaupun cadangan itu adalah betul, menabung dari awal sebagainya, tetapi kita kena faham sekarang ini kita tak tahu duit kita bocor ke mana, dan kadang-kadang kebocoran itu bukan kita sengaja nak bocorkan. Contoh, dalam pertengahan kita menyimpan duit itu, tengok-tengok pump kereta rosak, tengok-tengok pump ada masalah dekat rumah, tengok-tengok bam anak sakit, diri sendiri sakit dan sebagainya, dah banyak belanja kena keluarkan dan macam-macam lagi. Jadi semua ini menyebabkan duit yang dikumpulkan itu terpaksa diambil lebih awal daripada asbab yang sepatutnya. Jangan kata, kalau macam tu kena simpan banyak lagi.
Kita tak tahu cerita orang bang. Kita tak tahu gaji dia banyak mana. Kita tak tahu situasi macam mana. Kita tak boleh letakkan semua orang dalam kasut kita. Kita yang kena masuk dalam kasut orang. Baru kita boleh bagi pandangan dengan betul-betul adil. Betul tak kat situ? Jadi macam saya katakan tadi, pandangan ini betul. Cuma tak berapa kena dan tidak ada satu elemen yang penting iaitu empati. Dia tak ada perasaan empati kat situ. Pandangan kedua yang saya ingin respon ialah daripada seorang pakar ini pula yang mengatakan bahawa kalau kita recycle balik barangan-barangan sekolah anak kita macam baju ke, alat tulis ke apa-apa ke, kita boleh jimat banyak. Silap-silap boleh jimat sampai RM200-300 tau bila kita recycle barang-barang ini. Yang ini pun saya rasa macam tak berapa kena. Betul, ada benda kita boleh recycle. Bahkan ada benda yang kita boleh pass it down. Contohnya abang sekolah, and then tahun depan adiknya sekolah, barang-barang abang boleh bagi ke adik dan macam-macam lagi. Tetapi ada satu elemen yang sangat-sangat besar di sini yang pakar ini terlupa nak fikirkan, iaitu budak-budak ini membesar. Terutamanya kalau mereka ini dia berdarjah nak pergi ke menengah. Mereka ini membesar, makin meninggi atau makin membulat, macam-macam lagi lah. Baju yang muat pakai pada tahun ini belum tentu muat untuk pakai pada tahun depan. Kasut yang muat pada tahun ini belum tentu muat pada tahun depan. Bahkan kalau nak pass it down pun kadang-kadang tak kena. Sebab ada ketikanya si adik itu lagi besar berbanding si abang. Nak bagi kasut abang, tak jadi. Kadang-kadang kasut adik tu lagi besar dari kasut abang masalahnya. Jadi dia macam tak berapa kena. Itu pun cerita baju dengan pakaian. Belum cerita dengan alat tulis. Takkanlah pensel kita beli baru pada tahun 2003, kita asah. Tahun 2024 panjang ni juga. Confirm lah makin pendek. Pensel color pun makin pendek. Macam-macam benda lagi yang dah digunakan dan tak boleh digunakan lagi pada tahun depannya. Jadi pandangan ini ada ketikanya kita boleh pakai. Contoh macam beg sekolah. Kita tak payah beli baru. Pass it down sahaja ataupun guna sahaja apa yang ada. Tetapi untuk benda-benda lain yang essential, baju sekolah, seluar sekolah, kasut sekolah, and then peralatan tulis dan macam-macam lagi, buku dan pelbagai lagi, yang ini kadang-kadang more often than not tak boleh nak pass it down ataupun tak boleh nak recycle. Sebab apa? Sebab saya katakan tadi dah, budak-budak ini membesar dan peralatan-peralatan tulis ini biasanya akan digunakan sampai habis. Jadinya kita tak boleh elak benda-benda macam ni. Lainlah kalau kita punya anak ni memang ada satu power magic, dia daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 tak membesar. Habis SPM-nya membesar macam tu. Tu lain. Tapi saya rasa anak manusia normal tak macam tu. Dia akan membesar ikut dia punya level. Jadi pandangan ini sekali lagi nampak sekali imbas macam cantik, tapi macam tak berapa kena dan kelakar pun ada sebenarnya. Tetapi menyebut tentang pandangan yang kelakar, ini pandangan yang ketiga dan saya rasa paling kelakar sekali, iaitu pandangan daripada seorang pakar yang saya sebut nama di sini, iaitu saudara Azizul Azli. Di mana dia katakan dekat sini, untuk bulan puasa ini, keluarga boleh masak dekat rumah saja, makan dekat rumah, buka puasa dekat rumah, jimat banyak. Okey, fine, itu betul, saya setuju benda tu. Makan berbuka puasa dekat rumah jauh lebih menjimatkan berbanding dekat kedai ataupun pergi dekat bazar dan macam-macam lagi. Cumanya takut nanti ekosistem kita terganggu, betul tak? Sebab orang tak nak beli kat bazar. Tak apalah, itu belakang cerita. Tetapi yang kelakarnya, si pakar ini mengatakan bahawa belanja RM100 untuk beli barang basah cukup dah untuk kegunaan seminggu untuk satu isi keluarga. Ya Allah, ya Tuhan Karim. Kita nak tanya juga kepada pakar ini kan. Dia ni biasa beli marah dapur ke tak masalahnya? RM100 barang basah nak guna untuk seminggu. Cukup ke masalahnya? Kalau keluarga seorang isteri, seorang suami tak ada anak, mungkin cukup. Itu pun kadang-kadang, kalau berdasarkan pada komen-komen ramai, kadang-kadang ngam-ngam je pun. Itu pun kadang ada tersedak-tersedak juga. Tetapi kalau yang anda ada seorang anak, 2 orang anak, 3 orang anak, atau macam saya ada 5 orang anak, nak cerita macam mana? Cukup ke 100 tu untuk kegunaan seminggu? Tak cukup bang. Kadang-kadang 100 tu untuk sebuah keluarga yang ada 4 anggota keluarga, 100 tu kadang-kadang 3 hari je masalahnya. Sekarang ni semua naik harga. Ayam naik harga, daging naik harga, sotong naik harga, telur naik harga, sayur naik harga, bawang naik harga, semua naik harga masalahnya. Habis takkanlah dengan 100 tu kita nak beli telur dengan sayur cukup tiap-tiap hari. Makan telur, makan sayur, makan telur, makan sayur. Hari ni telur dadah, besok telur mata, besok telur singgang lagi. Macam tu. Tak jadi masalahnya. Inilah saya katakan dalam banyak-banyak pandangan, pandangan ini yang paling kelakar sekali. Sebab apa? Sebab tak berpijak di bumi yang nyata. Kesimpulan yang saya boleh dapat dekat sini tuan-tuan sekalian, pakar-pakar ini berniat baik saya tahu. Tetapi seolah-olahnya mereka hendak memberikan satu implikasi betapa tugas untuk memastikan ekonomi kita ini bagus terletak 100% pada bahu rakyat. Rakyat kena buat macam ni, rakyat kena berkorban, rakyat kena itu. Dalam masa yang sama pula, menteri-menteri dok enjoy allowance sampai berpuluh-puluh ribu sebulan. Padahal kerja tak buat.
Elon parlimen RM400, Elon betul RM16,000, Elon kereta, Elon telefon, Elon macam-macam lah. Elon makan pun ada everything. Mereka dapat Elon sampai berpuluh ribu, mereka boleh makan sedap-sedap, siap boleh claim lagi, tapi rakyat disuruh berjimat bagai narak. Makanlah apa yang ada, makanlah benda-benda yang paling simple, makanlah benda-benda frozen. Sebab apa? Sebab korang sekarang ni tengah susah, tak apalah, kenalah terima hakikat dan sebagainya. Tak jadi macam tu tau tak? Benda ini yang Allah laknat sebenarnya. Pemimpin bermegah-megah, bermewah-mewah, tetapi rakyat ada yang terpaksa mengikat perut. Tapi dalam masa yang sama juga, cukai dikutip daripada rakyat. Dikutip daripada rakyat yang termiskin. Itu isu dia sekarang ini. Sedangkan dalam Islam adalah haram untuk kerajaan mengutip cukai daripada rakyat yang termiskin. Tapi sekarang apa jadi? Rakyat termiskin kena bayar SST. Beli barang kena bayar SST. Kalau tak bayar SST secara langsung, mereka akan bayar secara tidak langsung disebabkan oleh compounding effect dan macam-macam lagi. Jadi macam mana cerita sekarang tuan-tuan sekalian? Jadi sekali lagi tuan-tuan sekalian, kita nak minta kepada pakar-pakar ini, tak salah anda mulakan pandangan dan pandangan anda itu betul, bukan tak betul. Cumanya anda kena masukkan beberapa elemen penting. Yang pertama, empathy. Anda kena ada perasaan empathy kepada rakyat. Anda kena letakkan diri anda dalam kasut rakyat, baru anda boleh berbicara. Kalau tidak, itulah yang anda keluarkan pandangan ikut teka anda je tu, yang tidak berpaksi di bumi nyata. Menyebut tentang berpaksi di bumi nyata, elemen kedua ialah anda kena realistik. Anda kena betul-betul berpijak di bumi nyata, anda kena tahu apakah keadaan dekat luar sana. Dan yang ketiga, tuan-tuan sekalian, anda kena adil. Adil dekat sini ialah jangan meletakkan beban untuk berjimat cermat dan sebagainya kepada bahu rakyat semata-mata. Anda kena memberikan teguran kepada kerajaan juga supaya mereka ini menjadikan prasarana yang cukup bagus untuk membantu meningkatkan kembali kuasa beli rakyat untuk mengurangkan beban rakyat beli barang itu barang ini. Tetapi dalam masa sekarang ini, kerajaan duk naikkan cukai sana, naikkan cukai sini, naikkan tarif sana, naikkan tarif sini, tarik subsidi sana, tarik subsidi sini. Lepas tu harga barang meningkat-ningkat. Kita kata banyak kali, harga barang akan meningkat disebabkan oleh kesan berganda, kesan tindanan. Tetapi anda tak nak dengar. Anda kata tak akan naik harga. Sekarang bila barang dah naik harga dekat pasaran, anda minta rakyat pula berjimat-jimat. Banyak cantik muka anda. Entahlah. Kita minta sangat-sangat supaya mereka ini mana-mana pakai ekonomi ke apa-apa ke. Sekali lagi kita katakan, tolong berfikir dahulu, panjang fikir itu, barulah berikan apa-apa cadangan. Sebab kadang-kadang cadangan itu betul. Tetapi kalaulah konotasinya salah, situasinya salah, suasananya salah, jangan salahkan rakyat sekiranya kalau mereka beratur beramai-ramai, hadap muka anda satu persatu dan tanyakan soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?